السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Hadis yang ke-60. Wa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman wa kana fawqa ra'si kadh-dhullah, fa idza kharaja min dhalika al-'amal raja'a ilayhi al-iman. Rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang yang beriman, al-'abdu, hamba yang dimaksudkan di sini adalah al-'abdul mu'min, mana hamba yang beriman, ataupun kita terjemuh, apabila seseorang yang beriman itu melakukan zina, maka terkeluarlah daripadanya keimanan, dan iman itu berada di atas kepala seperti awan, seperti awan yang berada di atas kepala. Maknanya awan ini berada di atas kepala, maknanya keluar tu tidak keluar jauh. Iman itu tidak keluar tu maknanya tidak keluar, mana keluar ke tubik daripada tubuh dia. Itu maksud zahir dia. Maka apabila seseorang hamba yang mukmin itu kharaja min dzalikal amal, dia meninggalkan zina, keluar daripada amalan itu, maksudnya tidak mana dia tidak melakukan zina, raja'a ilaihi al-iman, maka keimanan itu akan kembali kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Jadi hadis ni sebenarnya kita bincang dah dua hadis sebelum ni yang semakna dengan hadis ni. Jadi maksud hadis ni secara ringkas lah, oleh kerana kita bincang dah sebenarnya beberapa hadis dah yang berkaitan dengan hadis ni, dari segi maknanya lebih kurang. Yang mana dalam hadis ini, riwayat Abu Hurairah ini, Nabi SAW sebut bahawa bila seseorang itu melakukan zina secara khusus, kalau hadis-hadis sebelum ni bukan sebut zina saja, sebut juga perkataan amalan-amalan lain yang dikira sebagai amalan maksiat, itu perbuatan maksiat itu yang dikira sebagai dosa-dosa besar. Maka bila saja dia melakukan zina itu, maka iman yang ada dalam diri akan keluar. Cuma saya nak sebut, nak ringkas sekali lagi. Bila seseorang itu melakukan zina sini makna mula melakukan zina, bukan muqaddimah zina ada. Zina itu sendiri, zina ni dia ada ta'arif yang khusus, iaitu disebut dalam kitab-kitab fiqh lah. Makna kemaluan lelaki itu masuk dalam kemaluan perempuan, seperti pen masuk dalam tu, itu makna zina. Kalau tak sampai tahap tu, itu tidak dipanggil zina. Kalau tidak sampai tahap tu, tidak dipanggil zina. Kalau ada dalam hadis sebut zina mata, zina gad, itu sebagai kiasan. Nak ayatnya buruknya setengah-setengah perbuatan, kelakuan, sebutan yang keluar daripada mulut tu yang boleh membawa pada zina. Itu dikira sebagai zina juga, sebagai tahzir, nak supaya manusia jadi takut. Padahal tidak zina hakikat tu. Kalau zina hakikat, zina sebenarnya sepahani lah. Sebab itulah ulama memperingatkan dalam syarah-syarah hadis, idza zana al-'abdu, makna bila seseorang itu melakukan zina, mula melakukan zina. Ini bukan muqaddimah zina ni, zina tu sendiri. Maka bila dia buat gitu, maka keluarlah iman. Jadi keluar iman ni, ulama berbeza pendapat lah. Ada ulama disebut sebagai zahiri, dia pakai makna zahiri, dia kata keluar iman semua dia. Iman itu makna hakikat, mana tak beriman dia masa dia melakukan zina itu. Ini ada pendapat yang kata gitu. Ini biasanya ulama zahiri, sebab dia kata zahir, lafaz zahir hadis ni menunjukkan keluar iman.
Tapi keluar pun tidak pergi jauh, sebab Nabi kata suku awal ada atas kepala dia. Bila fa idza kharaja min zalikal amal, bila dia selesai melakukan zina, dia tidak dah melakukan zina selepas daripada itu, maka iman tu masuk semula. Dan setengah dalam riwayat kata masuk tu masuk ke kepala lah. Seperti mana iman tu tubik ke kepala, maka dia masuk ke kepala juga. Ada juga dalam setengah-setengah huraiat ulama disebut begitu. Mana tubik daripada tempat yang mulia. Tubik daripada tempat yang mulia, keluar daripada tempat yang mulia. Tetapi hak kebanyakan ulama sebut yang dimaksudkan keluar iman sini cahaya iman. Dan kesempurna iman tu tak ada. Keluar sini maknanya menafikan sempurna iman. Tu kebanyakan ulama kata gitulah. Oleh kerana iman itu dia merupakan gabungan. Bila sebut iman dalam akidah umat Islam kita ni, ataupun kita kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila sebut iman itu dia gabungnya tiga, iaitu tasdik atau kita sebut kepercayaan dalam hati, begitu juga ungkapan pada lidah itu, dan juga bukti, kita bukti iman itu dengan melakukan amalan-amalan yang diperintah oleh Allah dengan anggota zahir. Hak ni orang panggil fiqh lah, orang panggil fiqh itu. Itu makna iman hak lengkap ni. Kena ingatlah, hak hakikat dia sebenarnya dia dalam tu. Hak hakikat sebenarnya hak dia tasdik. Tetapi dari segi praktikal, bila seseorang itu masuk Islam, dia tak padat. Dia tak padat tu, dia terima dalam hati saja. Dia kena sebut, sebab tu dia kena mengucap syahadatain ini. Tapi sebenarnya semua ulama timur katakanlah dia terima, cuma dia tidak sebut. Dia tak sebut mulut, tetap dia beriman. Cumanya masalah kalau dia mati oleh kerana tidak ada syiar agama pada dia, maka kalau dia mati tak salah kalau kita tak cara dia. Kita kata kita tak tahu dia beriman ke tak ada yang mengucap kalabuk mai, tak nampak kita kata. Jadi kalau umat Islam tidak urus dia secara syar'i lah, dari segi pengkebumian dia tu tidak dosa kita. Tapi kalau dia beriman cuma dia tak maya, kalau tahu tu dosa habis, hingga fardu kifayah tu. Jadi hukum kena urus jenazah dia tu jadi tak ada. Tu kesal dia. Sebab apa? Siapa tahu muka duduk dalam. Jadi kalau email lagu tu tidak Islam, orang panggil. Kalau email lagu tu tidak dia dikatakan agama Islam. Kalau agama Islam ngerti dia tidak setara tu. Dia mesti merangkumi tiga tu. Kalau pakat beriman dalam belakang jadi lagu mana agak. Sebab tu dalam setengah-setengah syarah dia kata, kalau kita tengok rukun Islam tu sendiri, dia bukan semata-mata mengucap dua kalimah syahadat. Dia melibatkan semaya, rukun itu, puasa, zakat, haji, perkara zahir belaka tu. Perkara yang kena buat dan orang nampak tu. Kalau tak buat tu maknanya tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Tapi kok mana pun semua ulama timur beriman, dia beriman setara mana tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau lagu tu memang dia terdedah lagi lah. Tentu dia terdedah kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak tercapai maksud agama tu kalau beriman dalam saja, tak tercapai. Sebab maksud agama ni adalah kehidupan tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bawa kepada kita agama ni, dia bawa dalam bentuk kehidupan. Nabi mengajar ni bukan sekadar kuliah lagu ni, tapi dalam bentuk hidup bersama masyarakat itu. Jadi bila kata hidup bersama masyarakat, dia bukan menyentuh akidah saja, tetapi dia juga menyentuh percakapan, menyentuh kehidupan umum ni, termasuk belaka. Itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan nur iman itu, bila kata iman, dia mesti ada cahaya. Bila kata cahaya, dia sifat cahaya, dia akan tubik, dia akan tubik keluar. Cahaya baru dia ada manfaat cahaya tu. Seperti cahaya lampu kita kata dah. Dia akan nampak, dia sifat dia ni cahaya ni dia menerangi. Jadi kiasan cahaya keimanan dan sempurna keimanan itu, iaitu kiasan kepada perbuatan-perbuatan zahir manusia. Dia panggil al-a'malus salihah wajtinabun nawahi. Bila kita kata cahaya iman, kesempurnaan iman, dia berkait dengan perbuatan-perbuatan zahir manusia yang disebut sebagai amal salih dan ijtinabun nawahi. Sebab itulah ada di kalangan setengah-setengah ulama lah, dalam kitab-kitab sebut
Dia kata bila seorang itu masuk Islam, dia ada dua perkara besar, dua perkara. Hak dia bersifat kena buat dengan anggota. Dia panggil amal. Dia panggil amal, perintah Allah. Bila seorang itu mengucap dua kalimah masuk Islam, terus dia ada selalu melibatkan perintah daripada Allah. Yang mana ulama bagi dua. Ini saya sebut dah beberapa kali dah sebelum ni. Dia panggil al-amru bil fi'li. Perintah Tuhan, kesal daripada mengucap dua kalimah syahadah itu ada dalam bentuk kesal dia ke dia. Kita kena ikut perintah Tuhan. Perintah Tuhan ni ulama bagi dua. Ni hak besar ni, hak asas dulu. Iaitu perintah yang kita kena buat. Suruhan-suruhan melalui nas Quran dan hadis yang kita kena buat. Hak kena buat ni ada dalam bentuk fardu, ada dalam bentuk hak sunat, ada dalam bentuk hak macam-macam lah. Hak orang panggil hak melibatkan kena buat. Selagi dia panggil al-amru bitarki. Jenis perintah yang kena tinggal. Allah suruh kita jangan buat, kena tinggal. Kalau buat pun kena tinggal. Supaya ni, bila berzina tak ada cabut iman. Bila dia tinggal zina, iman tu mari semula. Tinggal zina, mana hak buat zina. Kalau hak tak buat lagi, jangan buat. Mana dia ada juga perintah dalam bentuk tark. Tu. Dalam buku baru, dah ada satu buku dengan tu, dia kata kena tambah sal lagi dia. Tark ini hak sebut sana ni tark, al-amru bit tark tu dia bagi dua pula dia tu. Perintah supaya tinggal ni, mana hak Nabi perintah dah jelas, perintah supaya tinggal. Ada nas yang sebut gitu. Selagi dia kata perintah hak kena tinggal juga, hak tidak ada nas. Ni dalam bab ibadat. Dia panggil sunnah tarkiyah dia. Tu dia panggil sunnah tarkiyah. Allah dalam Quran secara nas tak ada, dalam hadis secara nas tak ada. Tapi perkara tu kita kena tinggal. Ni dalam bab ibadat ataupun dalam perkara yang berkait dengan hukum mengikut kaedah. Secara nas tak ada. Misal ginilah kita kata dah. Kita kata dalam buat muamalah pun ada. Setengah-setengah perniagaan tu, banyak perniagaan ni tak ada zaman Nabi. Lepas tu nas secara ta'yin, secara tasrih tu tak ada. Pakai kaedah. Tapi hak banyaknya sunnah tarkiyah dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat ni maknanya hak yang menyentuh ibadat khusus. Tu tak boleh dia kena buat setakat Nabi buat. Tu dipanggil sunnah tarkiyah. Sehingga dalam kitab tersebut dia kata kalau sekiranya orang lain amal berlaku satu amalan gapo dia kita kata kalau hak tempat kita ni, hak berlaku tempat kita, hak kira-kiranya dulu orang buat berlaku boleh kata. Lah ni kalau ada penusuk-nusuk malu-malu buat. Kita kata melenggar perut, kita kata ketika mengandung anak sulung misalnya tak. Melenggar perut. Hamba pun tak ada tengok tu. Tapi sekali tengok pun hak tidak start daripada awal. Hak tengok dia tengah buat dah. Dia tak wahnya. Dia guna wahnya. Rupanya bakar guna wahnya. Pomon lepas dulu ada dah. Dia guna wahnya. Buah kelapa lah. Dia adalah tafsir gini. Jadi saya tidak tengok daripada awal. Tak boleh nak ayat lah. Kalau orang tua dulu dia tahu melengah pun gini. Dia ada tafsir tu. Hak tu berkait dengan kepercayaan tu. Dia bukan bab pekah-pekah kena kait kepercayaan. Gini ada. Jadi tok bidah tu dia akan tafsir lah gini. Jadi perkara tu alhamdulillah sekarang ni ditinggalkan oleh umat Islam, umat Melayu Islam kita ni lah. Cuma dia bagi penyakit lain pula. Bila tak ada tu dia mari penyakit lain pula. Jadi penyakit ni ada seumur dia ada setengah tu doktor kena pasti, ada setengah tu doktor tidak kena pasti. Dalam agama kita dia ada satu kaedah. Kalau dalam bab ibadat ni, kalau hak kita tidak boleh kena pasti, hak tu tak boleh pakai. Kita dalam ibadat dia mesti kena pasti dengan nas, mesti ada dalil. Itu syarat dia. Kalau bab makan tak apa. Makan ke apa pun kalau asalkan tidak ada yang membahayakan tubuh kita secara umumnya tak apa, boleh makan. Tetapi kalau terbukti berbahaya, itu tak boleh. Tapi ibadat ni tak boleh. Ibadat ni lain. Ni dia panggil sunnah tarkiyah. Seteban ni kita tu dia bahas panjang lah. Jadi kita tengok menarik jugalah cara dia tu. Jadi kalau kita tengok tu, nampak umat Islam ni dia nak jaga sungguh agama dia. Dia bukan main-main. Dia serius nak jaga agama dia.
Mudah je hadirat. Hak Nabi buat hak jelas tu. Banyak lagi kita tahu. Bak doa saja peduk lagi. Puak kita pergi Mekah, pergi umrah ni, tak tahu doa dia baca Rabbana atina ya. Padahal Nabi ajar setiap langkah tu ada doa berlaku. Nah, tapi tak ingat. Dia maknanya kalau nak buat hak Nabi suruh hak jelas dalam hadis pun tak terbuat lagi. Jadi sebagai peringatan, maknanya kita kena tumpu hak tu saja. Kena tumpu hak tu. Kalau tidak jadi bahaya. Sebab macam-macam masuk. Apa sebenar maksud? Apa sebenar hadirat? Kalau kita nak kaji lah, kalau kita nak tengok, nak renung lah, apa maksud ulama buat ketetapan gitu berdasar kepada ruh syariat, nas Quran hadis. Ulama kata ibadat ni tak boleh, sebab itu hak Nabi, tak boleh buat kecuali ada dalil. Apa maksud? Nak jaga keaslian agama, nak jaga keaslian agama. Dan berkait dengan hak ni lah timbul istilah bid'ah dalam agama tu. Hak ni lah sebenarnya hak asalnya. Jadi hak lain, hak bid'ah kita kata buat sekolah hak agama tu, hak tu istilah baru. Dia bila orang pening dia timbul lah istilah tu. Kalau dulu zaman sahabat dia tak pening sebab tu. Sebab tu dia tak wujud istilah-istilah tu. Tu kita kena jelas. Kita kena jelas. Kita duduk sini boleh kira. Kalau kita pergi ke setengah tempat, negara-negara jiran kita ataupun tempat-tempat tertentu lah kita tengok, terkejut kita tengok. Setengah-setengah negara umat Islam ni kalau dalam bab perkahwinan sahaja tu, kita tengok ni saya nak sebut ni setengah-setengah tempat. Bila dia mengahwinkan anak, majlis perkahwinan orang Islam ni, kita tengok tu tak nampak Islam langsung. Daripada mula-mula dia tak nampak Islamnya ketika akad nikah saja. Ketika akad nikah, lepas tu tak ada kesut. Kadang-kadang tu nampak begitu. Islamnya ngekira lah. Apa jadi lagu tu? Sebab tidak cakna agama, tidak cakna pada sunnah, tidak rasa nak ikut lagu mana Nabi buat. Dia tidak mari buat, tidak dalam tu perasaan tu. Bila perasaan tu dia tidak dalam, dia tak telitah pun lagu mana Nabi buat. Moga Nabi nikah ni bukan sepuluh kita. Sahabat Nabi ni ramai nikah ramai. Nikah ramai. Kita ni seorang nikah kalau nikah 2-3 tu jarang. Siapa orang suka lalu kalau nikah lebih pada seorang. Nak buat kita ni tidak biasa benda gitu. Walaupun ramai juga, tapi kalau zaman Nabi biasa. Bahkan ada kelebihan pula tu. Sebab sahabat Nabi dia tak bimbang dia tak. Nak ayatnya kehidupan yang Nabi ajar sahabat dia ni, kalau dia mati kerana agama dia tak bimbang anak isteri dia. Sebab apa? Sebab sahabat akan ambil selalu. Sahabat akan ambil selalu. Hak mana janda anak-anak ramai, sahabat akan ambil wak isteri lalu, akan terbela. Itu berarti dia ada sebuah kitab khusus berkenaan dengan sistem perkahwinan, poligami dalam bahasa Arab lah tu. Dia sebut mana praktikal. Tidak kata bimbang takut jadi yalah dia kira praktikal, dia tidak main emosi tinggi sangat situ. Kita tak boleh ni apa takut tak boleh duduk sama tu lelaki biar susah, keruk susah. Tapi tak boleh tak sini ke apa buat nak duduk dengan tu lelaki dia dalam surga. Kita main perasaan lagu tu buat apa tu? Sebab tu ya fikiran dia. Sebab sahabat Nabi dia fikir tentang perjuangan. Dia tak fikir tu. Jadi anak dia 10, anak 12, anak 15 dia tak usia apa. Sebab akan terjaga. Terjaganya dua perkara, sama ada disenaraikan dalam penerima Baitul Mal, harta negara pada waktu itu, ataupun digalakkan berkahwin dengan janda-janda. Apa? Tu nak jaga anak tu. Anak orang Islam. Jadi tu cara Nabi praktik. Kalau kita tengok dalam hadis memang gitu. Tapi orang kita ni jawab tu dia tak faham langsung tu. Tebang ambil anak janda, anak ramai ke Allah mu. Popiku bawa hidup macam-macam istilah dia guna dah. Jauh. Kalau kita tengoklah, saya baca dalam buku tu kata menarik tengok cara ni. Sebab tu zaman Nabi tak timbul masalah tu, tak timbul. Tidak satu masalah besar. Tidak satu masalah besar. Sebab apa tu? Sebab dia sesar dengan sistem perkahwinan. Tapi nak buat tu parut kalah tu. Nak buat tu parut sebab kita ni pun tak kat kandang dah ni. Hak ni pun tak kat kandang dah ni. Nak mari hak tu pula 10 20. Hak tu pun tak beli nasi lauk pagi dah tak ada. Berat kalah. Tapi pokok mana dia tidak keberkatan dia duduk pada tu lah. Benda-benda gitu payah kita nak sebab masyarakat kita ni dia pendedahan tu tidak halus sangat dalam bab-bab tu. Akhir sekali timbul lagu lain. Timbul lagu lain Padahal di situ dalam kitab tu sebut ada di situ
Orang kita ni duk nampak, misalnya kita ambil janda, orang kita duk nampak janda. Tu bela anak yatim tu, dia bahas pula tu panjang pula dia faham. Sahabat dia nampak tu. Lepas tu hati-hati tak. Jangan kita kata kita kan ada. Sebab isteri-isteri zaman Nabi ni dia bekerja. Dia bekerja. Sebab kita janda-janda tempat kita ni bukan semuanya tak ada hijau, semua tak ada hijau pun. Cuma orang kita ni dia tak boleh bila anak tiri tu, istilah anak tiri tu tebal telajak, huruf besar tu. Jadi walaupun dia nikah dengan mak dia tu, tak ada anak tiri dia tak boleh nak seperti jadi anak dia sendiri. Zaman Nabi tidak gitu. Tu dia faham lah dalam kitab tu. Tu ya. Saya sebut gitu bukan suruh klik kat bakal nak cari kita lah, kena make juga. Kena tengok juga dia punya ekonomi kita banyak kau juga. Kena main ngaji acak lagi lah maknanya. Anak amar tu takut terlalu gairah sangat, lepas tu pening. Lepas tu pening kan gitu. Pak dia pun jadi pening. Dia kena tengok juga kita ni sisi setara mana. Tapi sahabat gitu. Kalau kita baca dalam buku tu kan kata kata jauh dengan masyarakat kita. Jadi tenang masyarakat tu. Jadi bab ni sebenarnya pendedahan tu tidak meluas lah, tidak meluas. Tidak meluas. Jadi perkara ni ni keiman tu atas rasa iman lah tu. Sebab dalam kitab tu dia sebut ada sahabat-sahabat ni Muhammad tidak kaya pun. Tidak kaya pun. Pak ni Muhammad seseorang kita. Tapi sebab dia faham perkahwinan ni untuk apa, tak ada masalah. Dia pakat cari duit je. Dah kalau masa bini bini 3, kau kuat lagi cari bini. Jadi kau senang dah. Yang paling pentingnya kerana kebergantungan pada benda tu. Situ benarnya. Bila seseorang tu kata bila nak satu ingat pada benda lalu. Sahabat dia tidak begitu. Ni kita nak buka tak ada piti sekarang dalam kepala. Jadi menyebabkan terbantuk banyak hijau sepatutnya tidak melibatkan duit banyak pun jadi tergendala. Sebab apa tu? Kerana terikat sangat dengan duit tu. Bila terikat sangat, maka jadi penghalang selalu. Kebendaan itu jadi penghalang. Zaman Nabi dulu tidak. Sebab itulah kalau kita perhati, Nabi 10 tahun membentuk kerajaan di Madinah ni, sampai ke peperangan Tabuk pun tak ada duit lagi. Tapi peperangan tetap jalan, Islam kau naik sama. Peperangan terakhir Tabuk tu tahun ke-10 tu, awal tahun ke-10 tu, sebenarnya tak ada duit. Duit kerajaan tak mampu nak support keperluan tentera. Sebab kalau kita baca sejarah Tabuk itu, peperangan Tabuk itu, sahabat-sahabat Nabi ni melengkapkan diri mereka dengan kelengkapan perang ni dengan menggunakan duit sendiri, kos sendiri. Kasut 2 pasal seorang, maknanya sipel, perak, kuda untuk perang 2 ekor, semua 2 senjata pedang pun 2, semua dia kena buat 2 belah. Sebab takut patah dalam peperangan, tak ada hospital. Kasut 2. Jadi zaman Nabi dulu kalau pakai lipas Jepun tak boleh perang, tak ada kasut, tak boleh. Tak cukup syarat. Jadi gitulah Jadi yang disebut di sini ni untuk saya sebut saat ni, apa yang saya sebut ni nak kaitkan dengan tark itu. Al-amru bit tark itu bagi 20. Ada dalam bentuk yang kita kena tinggal tu ada 20. Hak tinggal, hak Nabi jelas Nabi suruh tinggal. Selagi hak tak ada nas sebut. Misalnya amalan-amalan tertentu. Sebab saya kata ni melengger banyak, pak kita berlaku dulu banyak, lah ni kurang dah. Walaupun ada lagi setengah-setengah tu, tapi banyak dah kurang. Mana kita kena tinggal. Yang mana dalam kitab tersebut, kalau semua orang buat perkara Nabi tak buat dalam bab ibadat, maka kalau kita tinggal, kita boleh buat, kita tinggal, itu maknanya kita sedang mengamalkan sunnah juga. Dia panggil sunnah tarkiyah. Yang mana istilah sunnah tarkiyah ni orang kita tidak dipopularkan dalam masyarakat kita. Sedangkan perkara tu ada dah. Tarkul maksiyah ni, misalnya sini dia ada sebut mana hadis mana dia sebut. Tak apa, kita baca dulu sebab dia ada sebut. Mana kelebihan tu dapat bisa babi tarki, dengan sebab tinggal benda hak kena tinggal. Ada kelebihan.
Bila seseorang itu melakukan zina, maka cahaya iman itu keluar daripada dia, tak ada. Maka dia kekal dalam kegelapan. Maksud dia bila seorang itu melakukan zina, zina ni dosa besar lah. Maka kesal dia. Zina ni satu dosa. Bila dibuat tu dosa besar. Tu kita bahas dari segi hukum sahaja. Dari segi hukum. Selagi kita kena tengok pula dari segi barakah tu, dia hilang barakah. Bila seorang itu melakukan dosa besar, dia berdosa. Dan ada hukum tu, setengah-setengah dosa tu siapa perekat hukum kena rejam, kena rotan. Ada setengah tu dosa gitu ya, tapi tidak ada hukum khusus. Satu kali lagi yang kena faham, wa baqiya sahibu fi zulmah. Mana pelaku tu kalau dia tak bertaubat, dia tidak bertaubat, maka dia berada dalam kegelapan. Gelap sini maksudnya tertutup tu, jadi dia tidak nampak cahaya agama. Jadi susah lepas tu dia nak laksanakan tugas-tugas agama lain. Jadi dia tu nampak Islam, tetapi dia tu tidak secara amali Islam dia, hanya secara tasdiki sahaja. Tu berat tu. Ada setengah ulama sebut ni, saya nak bagi tahu ni, oleh kerana Nabi sebut ni dia luah, ni dia panggil kalam jamik ni. Ringkas tapi makna tu luah, boleh makna dia. Misalnya ada setengah ulama kata yang dimaksudkan bila seseorang itu melakukan zina. Sebelum tu lagi lah dalam kitab ni tak sebut. Apa zina ni acak kali kat lah Nabi sebut dalam hadis. Supaya ni zina saja Nabi sebut. Sebelum hadis sebelum ni dia campur dengan amalan-amalan dosa besar lain. Hadis sebelum ni dia gabung dengan dosa membunuh, dosa tuduh orang berzina, lari dalam peperangan. Ni hadis ni khusus zina saja. Apa gitu? Kebanyakan ulama kata nak ayatnya zina ni suatu amalan yang walaupun dia tu keji, tapi orang buat. Sampai satu tahap manusia menganggap benda ni biasa, peminum air sejuk je. Sebab tu Nabi pingat sangat. Bagi kita orang mari masjid semua besar kita tengok zina, bagi setengah orang biasa ya. Tak ada gapo. Kalau bagi orang tidak Islam tak ada pun makna zina tu. Zina ni pun dapat tangan gitu ya seolah-olah. Tapi kalau ni zaman kita dalam lingkungan masyarakat Islam berhadarat, nampak macam tak terkawal, khususnya di kalangan anak-anak. InsyaAllah kalau kita ikuti molek di pengajar hadis, kita nampaklah zina dia bukan berkait dengan antara kanak-kanak saja, remaja tu saja, tidak. Dia berkait dengan ibu bapa, dia berkait dengan masyarakat, dia berkait dengan kerajaan. Banyak kaitan dia tu, banyak kaitan dia. Sebab tu zina ni kita jangan kita tengok ni masalah remaja. Orang kita ni dia suka kerja gitu. Ni masalah remaja paling besar, ni masalah zina. Itu bukan masalah remaja saja, masalah ibu bapa. Besar peranan ibu bapa tu dalam menyebabkan berlaku zina pada anak-anak. Sebab zina dia bukan celak-celak mata zina lalu. Zina ni dia ada mukadimah, dia ada penyebab dia kenapa berlaku lagu tu. Dia ada sebab dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam TV, saya nak sebut panjang sih biar kita faham. Seorang anak tu melakukan zina, besar sangat tu kecuali ibu bapa. Besar sangat tu sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok ahli-ahli motivasi bahagian kaunseling lah, bila sebut masalah zina, remaja bebas zina, istilah dia remaja bebas zina ni, hak mula-mula dia bincang adalah fungsi keluarga tu, institusi keluarga tu macam mana perjalanannya dia. Hak tu mula-mula sekali dia bincang. Memang menepati kehendak sunnah tu. Sebab ibu bapa tak jaga. Ibu bapa ni memang setiap rumah tu ibu bapa lah tu. Jadi masing-masing kalau jaga, kalau jumlah yang tidak jaga tu ramai, jumlah prihatin tu sikit, maka benda ni jadi tak terkawal. Sebab anak-anak kita dia bermasyarakat. Kadang-kadang anak tu rosak di sekolah, kadang-kadang anak tu rosak di universiti. Di rumah molek sangat, sokongan di luar tu tak ada. Ni masalah. Maknanya semua pihak dia bertanggungjawab. Berlaku saja kizina mengikut ulama, maka banyak pihak akan disaal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan remaja tu saja, bukan penzina itu saja, tidak. Aku nak ingat satu kes berlaku zina, banyak pihak yang Allah akan tanya di hari akhirat. Ibu bapa dia, jiran dia, masyarakat dia, pemimpin dia, semua akan ditanya. Apa jadi lagu tu? Jadi bila kita sebut masalah remaja itu secara khusus, tetapi sebenarnya dikaitkan dengan bapa. Sebab tu kita tengok dalam hadis nak membendung masalah zina ni, kanak-kanak tu daripada kecil lagi. Cara berpakaian kena jaga. Cara berpakaian, fashion berpakaian. Hak ni khusus untuk perempuan, menutup aurat, tidur asing tempat tidur bila sampai satu tahap umur
Lepas tu dibimbingi, dia apa kita kata, bimbing dengan semaya, kerana semaya tu sendiri dia ada innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Banyak perkara dia. Mana kalau select mana-mana satu, longgar mana-mana satu, tidak dipraktikkan mana-mana satu, maka tidak ada berkat, kesan tidak ada berkat ni. Lah ni hadirat. Allah, kalau kita nak kecek bab zina ni, pusing kita. Cuba kita tanya pakar-pakar motivasi, kaunselor misalnya. Sebab sahabat saya ada beberapa orang, dia kaunselor. Bila kita kecek bab ni kan, dia sebelum kecek dia lipala dulu. Bukan sekadar peringkat universiti, peringkat sekolah menengah, sekolah rendah pun. Sekolah rendah. Berlaku banyaklah kes berlaku. Apa jadi lagu? Masalah internet misalnya, tu antara hak besar. Internet. Ibu bapa gagal kawal. Dia letak di rumah. Letak pula dalam setengah-setengah 4 tu, setiap bilik anak tu ada milik laptop peribadi, wifi. Hak ni tu kan, nak bilik kunci semua. Kuat baca anak dia. Apa tengok muka lain. Kesal dia sangat berat. Jadi sebab itulah mencabar sungguh. Dan seorang ibu bapa tu maknanya mencabar sungguh dalam nak didik anak. Sebab zina ni berat. Berat ke mana dia? Saya nak sebut soal. Bila zina ni berlaku berleluasa, dia akan menjadi kecil. Hak yang kita duk anggap zina ni besar, bila berlaku sekali, lepas tu berlaku acak kali, sama ada kepada pelaku itu sendiri, dia akan berasa dia buat dah sekali. Dia akan berasa rengel lepas tu bila berlaku orang lain hak tahu cerita tu, nak hari dia sebut zina. Akhir sekali orang akan berasa zina ni tak besar belah mana. Dia kata budak-budak zaman lain nak awan. Akhir sekali orang agama pun kecek gitu. Nak awan dia kata. Lepas tu dia tengok pula negara tempat hak zina ni berat maju dia kata. Tengok negara-negara hak zina tu pun biasa je zina. Maju pada kita. Pula dah. Tu umat Islam mikir lah. Tu orang panggil kebenaran. Tak ada dalam istilah dia berkat tak berkat. Sedangkan hak tu lah berkat. Kita dah pula apa negara kita ni teruk benar lah ni lah. Teruk benar negara kita. Tapi lah ni tak boleh kecek gitu. Tak boleh kecek, tak tahu apa. Saya pun bilang tak boleh kecek gitu. Dia kata padahal itu hak kita tu. Mungkin kita rakyat merdeka kan, duit ilah. Tak boleh sebut duit ilah. Sebut duit ilah kan, sudah. Dah duit ilah sungguh. Tak misalnya tu dah. Apa ilah tu? Kita kata hak jaga duit dia lah. Yalah betul lah zahirnya gitu. Tapi banyak faktor lain. Masalah berkat, masalah gapo tu. Banyak faktor lain. Tapi kukuk mana pun, mana orang pegang duit kena bertanggungjawab. Duit negara. Tapi kalau kecek tu dia jadi sensitif apa? Sebab orang faham sesuatu berlaku semua dalam konteks politik berlaku. Sudah. Rosak habis dia pemikiran. Kalau sebut sikit ni tak boleh. Padahal duit hilang semua. Hilang sikit kita hilang challenge pun Allah dah. Dia mau masuk dalam rumah curi duit kita saja pun. Kesal tu lagu mana? Tu benar-benar gitu lah. Lepas tu kita nak buat ke dia? Saya nak sebutnya dari sudut ni lah. Dari sudut ni kita ni rakyat ni ramai 27 juta rakyat Malaysia, 28. Bila berlaku lagu ni, tindakan orang selainnya lagu mana? Ada setengah tu kata aku kalau TV ke dua aku tahu nak hari dia tu. Dia nak tahu TV. Lepas tu nampak pemimpin dia tak kaki atas TV tu tak. Ada lagu mana kita nak hak sebenar. Hak pemimpin salah ke apa tu, tetap salah, tak jadi betul kalau dia buat salah. Cuma bila berlaku dari situasi tu, nak buat lagu mana? Sama ada zina, kopi mana-mana pun, kadang-kadang dia satu amalan maksiat berlaku, kadang-kadang Allah SWT tunjukkan kemusnahan dalam bentuk lain. Puncanya apa? Ni berlaku. Tapi Allah tunjukkan kepada kita kemusnahan dalam bentuk lain. Dia dalam Islam ni dia ada beberapa kali kita kena faham dia. Ni dalam bab kesal maksiat ni. Ada kadang-kadang maksiat tu dia berlaku tidak melata, tidak dalam skala besar. Zaman mana-mana pun ada berlaku zina umat Islam. Zaman sahabat ada. Zaman Nabi tu ada berlaku zina. Sebab tu ada hukum zina dan ada praktik hukum zina. Tetapi dalam skala besar, jumlahnya besar. Dia kalau berlaku jara-jara kecil-kecil gitu, dia tidak mengundang bala yang besar. Tapi kalau berlaku tu berleluasa, berlaku dalam skala yang besar, sehingga orang-orang yang menangani masalah itu dia kata sudah tak boleh nak tangani dah. Ni dia akan mengundang bala secara
besar, secara berleluasa. Isya'atul bala' tu, mana bala tu mari dalam bentuk kena semua. Itu kalau orang Islam, dia kena banyak berdoa dia. Masing-masing kawal keluarga dia, dan dia tak boleh tinggal doa tu, kena doa. Jangan duduk ngepek saja, jangan duduk menyupuh saja. Doa malam-malam, doa duduk atas kereta doa, masa tu ingat doa. No, sekali pergi beli, Allah sikit yang boleh bagi piti banyak dia hasawi dah. Doa lah di situ. No, doa saja. Gitu. Tu hak kita boleh buat. Hak orang lain boleh buat, pemimpin duk usaha apa tu, dia usaha cara dia. Tu padan dengan rank dia. Tapi kita sebagai umat biasa ni tau, masyarakat awam ini, hak tu dia tak boleh tinggal. Hak tu dia tak boleh. Misalnya kizina ni, malah nak sebutlah hadirat kizina ni, kes-kes yang berlaku. Siapa ada beberapa sekolah ni hak berlaku dalam beberapa bulan. No, budak japak kan jenek. Hak tina je ajak je. Hak tina tu japak, laki tu jenek. Hak perempuannya 4 orang, hak laki 2 orang. Buat dalam jambal. No, kita dengar tu kat bodoh dia. Bila dia buat, dia kecek sama dia, dia nak buang lah. Orang tu buang lah juga ni. No, tu apa ya budak ni? Siapa kau cikgu? Telah cikgu tu saya dia bagi dia kaunselor. Tak ada apa jolok kepada ni. Panggil hak juga kecek. Dia kata dia tak buat, dia kata. Dia pun ajak panggil tu jolok betul semua. Allah, dia kata dia siapa malah dia macam-macam lah sebelum ni berlaku di tempat lain, ni berlaku dia. Maknanya perkara tu antara puncanya apa? Apa dia puncanya? Internet lah. Antara punca kisah secara khusus saya sebut ni, yang ditangani oleh sahabat saya ni, puncanya daripada banyak-banyak punca. Sebab tu dia kata punca yang paling utama lah ni adalah ni, internet yang tidak terkawal. Tak timbul dah masalah cyber cafe tu di rumah sendiri, dengan telefonnya sendiri, mau telefon pun canggih-canggih. Perkara gitu. Tu saya nak sebutnya, apa yang Nabi sebut dalam hadis ni sekarang ni sedang melanda kita. Dan kenapa zina ni dalam konteks agama, perbicaraan dalam agama, bila sebut zina dia berkait dengan iman. Sebab itulah orang yang bercakap tentang gejala sosial ni, salah satunya zina yang menjadi hadiah dalam pada setengah-setengah remaja tu. Mak-mak mutu kita kata dah, zina ni menjadi hadiah untuk orang yang menang dalam pertandingan tu. Jadi hak ni dia berkait dengan iman. Jadi bila sebut iman hadirat, bila sebut iman, dia kita jangan cakap iman ni ketika budak umur 17. Iman ni dia kena masa kecil lagi, dia kena asuh. Sebab iman ini budak tu lahir tu. Cuba bayar kita tengok struktur agama kita. Budak yang lahir ni bila cukup umur baru dia kira rasa pahala. Atau sebelum tu ruak ke dia? Sebelum tu kalau kita tengok dalam hadis kan, daripada kecil tu dia masuk dah iman itu. Hak masuk tu apa dia? Perbuatan. Sebab tu Imam Bukhari kata tak lagi, dia kata iman ni amal. Kita tidak ada syarah buat iman ni kepada budak-budak kecil, tetapi kita masuk amal dulu. Semaya kena tunjuk dengan dia. So semaya muru auladakum bisalah fi sab'i sinin. Suruh, mana perintah situ makna kena plan molek anak tu, kena buat peraturan molek biar dia semaya daripada 7 tahun, kena latih dah. Sebelum tu pamer ke dulu. Yusuf kata sebelum tu je pamer dulu. Sedangkan email dia dikiranya bila dia balik baru dia ambil kira, dicatat amal dia. Padahal sebelum kita masuk, jadi masuk gapo dulu? Masuk amal. Biar dia lekat dulu tuntut email tu, semaya, puasa, berpakaian cara Islam daripada kecil. Dia tu amal email, amal agama yang merupakan tuntut email, dia kena beri lebih awal. Kadang-kadang syarah berakidah ni umur berapa dah? La ilaha illallah tu syarah dia tak tahu apa satu. Tapi semayang mayat tu. Puasa tu tapi tak tahu gapo tentang akidah budak-budak ni. Tapi Nabi suruh masuk tu. Sebab apa tu? Sebab iman ni dia berkait dengan tarbiyah. Dia berkait dengan tarbiyah. Jadi bab zina ni pun cara nak tangani dia adalah dengan tarbiyah. Dengan tarbiyah. Gak lo ni hadirat umat Islam ni tak tahu gapo satu tu. Bab aurat, bab ikhtilat, pergaulan lelaki perempuan tidak agenda utama. Bahkan kalau kita kecek gitu sama guru kita, dia kata orang pondok, dia kata kolok nu umat Islam lah ni hati-hati lah.
Nak tahu gini ya mudah ya. Mula ni sistem WhatsApp kita. Allah alih dia kacik kita pun japuk beragama senyap lagi. Senyap lagi. Tak ada siapa minat pun nak bincang. Pakai senyap lama tu tu biar lain pula itu kata juga lain. Jadi tak ada orang nak respon pun. Gitu kita boleh nampak lah mana orang tak minat. Bukan jadi agenda utama dalam hidup umat Islam. Daripada situ kita nampak mana fokus umat Islam dalam hidup dia ni sebenarnya bukan fokus agama. Dia fokus pada perkara lain. Fokus pada perkara lain. Sebab tu kena beringat hati-hati, kena beringat. Kalau kita tidak jaga, maka inilah yang akan jadi. Jadi zina ni satu dosa besar. Nabi kait ke cabut email. Sebab itulah hadis ni disebut sebagai hadis inzar ataupun hadis tahdzir, ataupun hadis ini disebut sebagai tarhib, ahaditsut tarhib, hadis-hadis yang nak menggerungkan orang. Zina sampai cabut email. Sebab tu ada dalam syarah dia kata kalau seorang tu mati dalam keadaan zina, khilaf ulama pula hukum dia tu. Ada seorang kata dia mati dalam keadaan tidak Islam untuk ulama zahiri. Apa pakai hadis ni? Seorang kata dia mati tu dalam keadaan yang su'ul khatimah lah. Tapi su'ul khatimah bukan makna cabut email lagi, tapi tak buruk cara dia mati tu. Sebab dia berkait dengan email. Tu besar benar lah. Berat gitulah hadirat. Supaya kita faham. Jadi kena beringat lah, kena beringat. Sebab saya pun pernah saya turun kuliah tahun lepas. Sedih kita pengalaman saya. Kita di masjid ni kan, kita duduk syarah. Tak apalah kalau dia ada, tak apa, tapi nak ayatnya kita kesal lama pada saya sendiri. Jadi bila turun tu, adalah seorang hamba Allah itu. Dia pegang saya duduk kecek dalam gelap. Dia sebutlah masalah dia begini. Dia kata dalam sejarah keluarga tak ada lagi keluarga terlibat dengan zina. Tiba-tiba Allah uji atas dia. Anak bosu pula tu. Bukan sekadar zina, lekat anak. Jadi kita tengok maknanya dia ni kita tak tahulah. Saya tidak tahu dia punya latar belakang tu. Cumanya naknya kadang-kadang boleh berlaku dalam kes lain, boleh berlaku kadang-kadang sebuah keluarga tu hidup dia tu tidak cara apa agama, tapi bila berlaku zina kejutan dia. Keluarga dia tak pernah berlaku macam-macam. Ni masalah umat Islam ni. Sebab apa umat Islam tidak didedahkan dengan zina ini dalam konteks agama. Kita kena ingat aja, bila kita kecek bab zina ni, pakar-pakar motivasi, kau cikgu-cikgu sekolah pun dia kena kait dengan iman tu. Bila kait dengan iman, antara istilah yang ulama kata al-iman iqtida. Tu istilah dia yang kita kena faham. Iman itu tuntutan. Apa yang ulama guna begitu? Bila sebut iman, ulama kata iqtida, fahuwa iqtida'un walahu muqtada. Bila kita kata iman, dia tuntutan, dan ada yang dituntutlah bila kata dia tu tuntutan. Gapo dia tuntutan iman ni? Tak nak kita mengaji dalam hadis ni tuntutan iman gapo. Sebab tu kalau orang tu tak beriman, tak perlu pun kita suruh dia buat benda-benda ni. Tak perlu. Tak perlu suruh dia semai, tak perlu. Dia tak beriman. Orang beriman yang baru kena ada benda-benda tu. Jadi mana meninggalkan zina termasuk dalam tuntutan iman. Lepas tu nak tinggal lagu mana? Nabi bui panduan kepada kita cukup. Daripada kecil lagi awak kena urus hidup anak awak dengan cara agama. Lepas tu kalau berlaku juga semua sahabat Nabi lah. Kalau berlaku, cuba bayangkan saja. Sahabat Nabi yang Nabi urus dengan cara yang cukup baik, tiba-tiba bila berlaku zina tetap baik juga. Sebab apa? Sebab dia sudah diurus dengan baik. Bila dia melakukan zina, dia sanggup pergi serah diri dia kepada Nabi, sehingga dia dihukum rejam sampai mati. Itu maksud saya. Mana orang yang nak ayatnya manusia ni baik tak mana, boleh tersalah, tetapi tersalah dalam keadaan dia terdidik, dia lain. Dia lain. Dia tersalah melakukan zina dalam keadaan memang hidup dia pun memang nak pergi ke arus tu tidak terdidik. Ni bahaya. Jadi dengan zina pertama berlaku tidak menjadi sedikit pun pengajaran kepada dia. Tapi orang yang terdidik dengan cara agama, kalau berlaku juga zina tu boleh jadi pengajaran besar dalam hidup dia. Aku sekali dia jadi takut pada dosa, seperti mana sahabat Nabi. Tapi bagi orang yang dah pendidikan agama tu tak ada, tidak diterbiah cara agama, bila berlaku zina sekali dia terkejut gitu ya. Tetapi tidak menjadi pengajaran besar dalam hidup dia. Sebab sahabat Nabi jadi pengajaran besar.
Ulama bahas dalam kitab kenapa sahabat Nabi bila dia buat sekali buat dosa besar hak ni jadi dosa besar seumur hidup bagi dia. Lepas tu dia tak buat dah. Bahkan dia akan tinggal terus dah sebab-sebab tu. Misalnya sahabat Nabi tak tinggal apa ni? Ka'ab. Apa ni dalam peperangan Tabuk lagi ni kan. Nah, Ka'ab bin Malik. Nah, cuba tengok. Bila dia berlaku kesilapan, orang panggil Kelantan panggil ma'anga lah, ma'anga. Sebut ma'anga ni gini. Sebab dia nak pergi perang asal ni. 2 ekor kuda dia sedar. Siap lengkap dia ni antara hak lengkap dah kelengkapan lagi pergi dengan kasut 2 pasal. Tapi anak-anak dia kata siap awal lah. Kalau kita nak pergi Mekah bubuh lah lebih tu. Esok nak pergi tak apa dia kata kita duduk atas-atas lah kedah orang tu tak. Enggak bangun lewat esok tu tak. Nak bubuh tu lagi terlepas. Dia ni kita terlepas lah ni. Bukan dia tak sikit. Bukan dia tak sikit. Sebab tu kita kata makna tu sahabat pun ada kesalahan-kesalahan gitu. Nak ayatnya bila salah tu siapa bila dia kena hukum oleh Allah SWT, dipulau oleh Nabi dan sahabat. Bila tu ayat membersihkan dia mengambil keampunan terhadap kesilapan dia tu, lagu mana kesan dia, pengajaran yang dia dapat ambil, pengajaran tadi dia sendiri. Mula-mula sekali dia bersyukur, yang kedua dia sedekah selalu. Baju dia sedekah sahabat dia. Sedekah baju duk tubuh. Lepas tu dia sedekah tanah di Khaybar. Apa tu? Nabi kata tak tinggal kepada anak bini. Harta ni ada lagi lain. Ni sekeping ni. Khaybar ni tanah yang molek lah Khaybar ni. Apa tu? Nak supaya dia teringat semua. Sekali dia buat dosa dia teringat sampai mati. Sebab bila buat dosa sedekah. Sedekah pula besar. Hilang sekeping tanah. Buat dosa dia ingat sampai mati dia. Maknanya dia cuba nak motivasi diri dia jangan buat dosa. Tengok aku buat dosa, aku sedekah sekeping tanah. Dia tinggal sana. Bila sebut Khaybar katulah tanah aku sedekah. Apa tu? Kerana aku tak pergi perang. Kimakna. Sebab itulah apa ni Khatib Baghdadi kata, sahabat Nabi ni bila dia buat dosa, perbuatan dosa tu penyebab dia naik darjat. Apa tu? Sebab dia terdidik dengan agama, tiba-tiba ada salah buat dosa. Beza dengan orang tidak terdidik dengan agama, hidup dengan maksiat, tiba-tiba buat dosa besar. Dosa besar sedikit pun tidak menjadi pengajaran kepada dia. Sebab tu ke mana dia ada pendidikan, dididik dengan cara agama. Kalau dia berlaku kesilapan terlanjur dalam hidup dia pun, dia tidak sama dengan orang lain. Sebab dia sudah dididik dengan cara agama tu. Itu antara pengajaran besar kita boleh ambil lah. Sebab zina ni kita kecek ni, bab zina ni benda yang menakutkan kalau kita bincang zaman kita lah. Gitulah hadirat, mudah-mudahan kita pakat jaga anak-anak kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, jagalah. Wahai orang beriman, jagalah anak pinak kamu daripada kena sentuhan bakar api neraka tu. Kerana Allah buat api neraka ni bahan bakar dia tu, dia bukan guna gas ni, dia guna tubuh manusia, batu-batu berhala yang dibuat daripada kayu-kayu tu bahan bakar dia. Jadi hidup molek tu. Gitulah hadirat, mudah-mudahan Allah SWT memberkati hidup kita dengan cara kita sentiasa nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.